Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada rakan-rakan CBO yang dikasihi sekalian. Okey, bertemu kita sekali lagi di dalam EBLC CAP Fundamental untuk bulan Oktober ini. Yang mana sekali lagi kita akan berjumpa untuk berkongsikan tentang plan daripada CNI iaitu CAP terutamanya tentang faedah-faedah dia, tentang apa yang terkandung ada bonus dan insentif dia dan juga apa yang telah dinikmati oleh para CBO yang telah pun lama di dalam CNI terutamanya. Dan juga kami ingin mengucapkan selamat datang kepada para CBO baru ke keluarga besar CNI. Okey, selamat datang kerana di sini adalah di mana impian anda boleh tercapai bersama dengan CNI. Jadi untuk hari ini kita ada tajuk yang cukup menarik untuk dikongsikan dengan anda, di mana yang telah diberitahu di dalam Facebook, di dalam WhatsApp group, iaitu tajuk dia berkenaan dengan kebahagiaan tanpa duit. Ianya adalah satu persoalan. Okey, satu persoalan yang sangat menarik untuk kita bincangkan. Ada orang cakap tanpa ada wang ringgit pun kita boleh bahagia. Ada orang cakap kena ada duit baru boleh bahagia. So kalau menurut pandangan anda, okey, saya nak tanya secara random terlebih dahulu. Jika anda setuju boleh bahagia tanpa duit, type 1. Jika anda cakap tak, kena ada duit baru boleh bahagia, sila type 2 di dalam ruangan chat box. Kita nak tengok pandangan anda sendiri. Adakah duit itu penting ataupun tidak penting dalam untuk memastikan kita dan keluarga kita bahagia? Mr. Thomas cakap dua. Ada duit baru boleh bahagia. So, yang lain, apa jawapan anda? Satu atau dua? Oh, tak apa, tak ada masalah. Tak makan 3 hari pun tak apa, tak ada duit. Yang penting hidup saya memang sentiasa bahagia. So soalan Nur cakap dua, yes. Dua, ramai yang jawab dua. Saja Siti Nolia cakap dua. Muhammad Nasrul Hadi cakap dua. Elis Chen cakap dua juga. Siapa lagi? Siapa lagi? Tak ada yang jawab satu Oh, saya boleh hidup bahagia tanpa sebarang duit. Semuanya bergantung pada kehidupan seharian. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Okay, so kalau kita tengok randomnya semua ramai yang menjawab kena ada duit baru boleh bahagia. So itu adalah satu persoalan yang menarik. Untuk saya pula saya rasa dua-dua pun boleh. Bahagia tetap juga, duit sangat penting. Pangeran cakap, ya betul sebenarnya juga kan. Sebab kalau tak ada duit nak teruskan kehidupan seharian pun satu orang cakap satu cabaran yang cukup besar kan. So dalam hidup yang penuh dengan cabaran selalunya nak bahagia tu agak sukar sikit lah selalunya. Namun begitu hari ini saya sendiri bukan bersorangan sebab kita ada banyak yang nak share dengan anda pada malam ini. So kita pun akan dapatkan pendapat-pendapat dari para speaker kita. Tengok adakah bahagia itu boleh datang tanpa duit ataupun wajib kena ada duit ataupun duit sebagai penambah rasa di dalam kebahagiaan yang sedia ada. Satu persoalan yang menarik Okey, so malam ini macam saya beritahu saya tidak bersorangan. Kita bersama dengan tiga orang lagi speaker. Tiga-tiganya datangnya daripada lokasi yang berlainan. Iaitu yang pertama Mr. Thomas Kok daripada Sabah. Diamond Agency Manager Suhaila Arsyad daripada Melaka, dan yang ketiga Double Diamond Agency Manager Hajar Sitirawan daripada Kedah. So tiga lokasi yang berlainan daripada seluruh Malaysia yang akan berkongsikan dengan anda tentang pengalaman mereka, tentang ilmu pengetahuan berkenaan dengan CAP dan juga tentang apa yang telah mereka nikmati melalui CAP CNI. Okey, so banyak benda yang kita nak kongsikan dengan anda pada malam ini. Tetapi sebelum kita pergi kepada mereka, sedikit peringatan mesra kepada semua pada malam ini. So, seperti biasa, pastikan video dibuka, mikrofon ditutup. Dan jika tidak menggunakan nama sebenar, sila gunakan nama sebenar anda. Kalau tak tahu macam mana nak tukar nama, nak rename, boleh tuliskan nama sebenar anda dalam ruangan chat box. Dan insyaAllah admin kami bantu untuk tukar
sebentar nanti. Okey. So ini adalah tujuan untuk pendaftaran. Dan yang ketiga, jika anda ada sebarang persoalan, kemusykilan berkenaan dengan topik apa yang kita akan kongsikan pada malam ini, sila rajin-rajinkan tangan untuk menaip di dalam ruangan chat box, dan kita akan cuba menjawab pada pengakhiran sesi nanti. Okey, so itu sedikit ingatan mesra. Dan yang seterusnya yang saya nak kongsikan dengan anda sebelum kita pergi kepada speaker, dah banyak kali juga kita kongsikan tentang perkara ini sebab kita tengok masalah inflasi di Malaysia semakin hari semakin meruncing. Sentiasa bertambah dari hari ke hari, dan kalau kita tengok sekarang ni ringgit Malaysia makin teruk merudum dan sampai RM4.78 tak silap saya pada hari ini berbanding dengan USD. So apa yang berlaku apabila duit kita jatuh dengan teruk? Yang pastinya kalau kita import barang daripada luar, harga barang akan semakin meningkat. So benda itu kadang-kadang di luar kehawalan kita dan juga ia menyebabkan inflasi berlaku dengan sangat pantas. So bila kita tanya, inflasi ni bagus ke tak bagus? Ianya berbalik kepada cara pandang kita terhadap permasalahan tersebut. Okey? So bila kita cerita tentang inflasi, bila cerita tentang inflasi, terbukti kita di dalam CNI ini adalah dalam industri jualan langsung. Okey, so sebentar nanti saya akan tengokkan bagaimana ada benda yang menyebabkan telah terbukti bahawa industri jualan langsung ini adalah industri yang kalis inflasi. So maknanya apa yang kita nak sampaikan dengan anda apabila inflasi ini berlaku, apa yang kita nampak adalah peluang. Peluang. Banyak peluang yang kita boleh dapat daripada inflasi ini. Dalam masa sama kita juga, yang pertama, boleh bantu rakan-rakan dalam yang mempunyai masalah ekonomi. Ada masalah tak cukup duit disebabkan inflasi menjunam, melonjak naik. Menjunam pula. Okey. So ianya boleh kita akan rasa teruja untuk bantu mereka-mereka yang di dalam masalah kewangan, dan juga dalam masa sama juga kita boleh bantu mereka semua untuk sihat, cantik, dan juga mampu untuk bantu mencegah penyakit melalui produk-produk luar biasa CNI. Okey, so dalam CNI juga apabila sama-sama dah buat duit, sama-sama dah jana pendapatan, dah dapat pendapatan tambahan, so dalam sama juga ada peluang untuk jana lebih banyak wang, dalam sama juga boleh pergi melancong dengan gembira. So untuk topik ini, mungkin sebentar nanti speaker kita akan berkongsikan dengan anda tentang kisah mereka bersama dengan trip CNI sendiri. Dah banyak dah trip kita buat yang mana rata-rata memberikan thumbs up terhadap trip daripada CNI disebabkan oleh layanan 5 star yang diterima oleh mereka sepanjang percutian tersebut. Okey, so bila kita tengok lagi apa lagi yang kita boleh advise ataupun yang kita boleh tolong untuk mereka yang di luar sana, selain daripada ajak apa orang cakap bergabung secara begitu saja dalam CNI, so dalam sama juga kita boleh syorkan, kita boleh galakkan mereka untuk lebih aktif dalam CNI untuk cari pendapatan tambahan untuk jana duit yang pasif. So lepas tu boleh minta mereka berjimat, kurangkan perbelanjaan yang tidak perlu supaya lebih ada banyak cash di dalam tangan. Kuatkan keupayaan mental untuk menghadapi ekonomi yang buruk, dan juga yang penting dalam CNI berani untuk bertindak. So maknanya bukan join sebagai ahli biasa, tetapi join sebagai seorang usahawan yang luar biasa, seorang prosumer yang berkongsikan tentang produk, berkongsikan tentang peluang bisnes yang ada di dalam CNI. Okey. So itu adalah sedikit apa yang kita boleh kongsikan dengan anda. Kenapa tiap-tiap kali EBRC CAP Fundamental kita tekankan tentang masalah inflasi ini? Kerana masalah inflasi ini adalah masalah yang semakin merebak di seluruh Malaysia, dan juga kalau kita tengok bukan di Malaysia saja tetapi juga di seluruh dunia, lagi-lagi dengan keadaan dunia yang semakin huru-hara sekarang ni, seperti yang keadaan yang berlaku di Palestin, antara Israel dengan Palestin sekarang, itu ramai dan juga di tempat-tempat lain yang mempunyai banyak masalah dari segi apa orang cakap berhubungan sesama manusia dan sebagainya, menyebabkan dunia semakin kucak-kacir. So ini adalah waktu yang sesuai, waktu yang penting, yang paling penting untuk kita semua bersedia untuk menghadapi yang terburuk
dalam masa yang akan datang. Bukan untuk menakut-nakutkan, tapi saya rasa semua orang pun dah tahu dan sedia maklum apa yang berlaku, apa yang sedang terjadi di seluruh dunia. So, adakah kita sudah sediakan payung sebelum hujan itu tiba? Itu adalah persoalannya. Okey, so seperti mana yang saya beritahu tadi, sudah terbukti bahawa pelan kalis inflasi di dalam industri jualan langsung adalah terbukti. So ini adalah graf yang menunjukkan daripada tahun 2001 sehingga 2022. So kenaikan secara eksponensial yang naik secara berterusan, continuously, berturutan. Walaupun apa yang berlaku di dalam dunia, apa yang huru-hara berlaku, peperangan berlaku, tetapi industri jualan langsung masih gah dan juga terbukti memberi harapan kepada ramai orang dan juga memberi pulangan yang cukup lumayan kepada para pengedar di seluruh dunia. Tengok di Malaysia saja boleh cecah daripada 3 bilion tahun 2001 sehingga mencecah 27 bilion tahun 2021. 2022, sebab saya masih tak dapat lagi statistik yang terkini, projected ataupun diramalkan 28.5 dan sudah pastinya pada tahun 2023 ini lebih bagus lagi dari segi prestasinya. So dah terbukti kalau kita tengok secara perlahan-lahan daripada bawah sehingga ke atas masih maintain. Walaupun ada industri ketika MCO, ketika PKP, ramai yang gulung tikar, tetapi dalam dunia multi level, dalam dunia industri jualan langsung masih lagi bertahan sehingga kini malahan menunjukkan cakap lonjakan dari segi pulangan. Itu yang kita nak share dengan anda pada hari ini untuk direnung-renungkan dan juga untuk diceritakan dengan para prospek yang berada di luar sana jika mereka takut dengan dunia sekarang yang semakin huru-hara, yang semakin teruk sekarang ni. So ini adalah satu peluang untuk mereka jana pendapatan, untuk mereka buat saving untuk masa hadapan dan sebagainya. Okey, so itu sedikit mukadimah daripada saya. Jadi untuk malam ni, saya beritahu bukan saya speaker dia, saya cuma MC pada malam ini. Alright, so kita ada lagi speaker yang hebat-hebat akan berkongsikan tentang cerita berkenaan dengan CAP kepada anda pada malam ini di bawah tajuk kebahagiaan tanpa duit. Jadi untuk yang pertamanya, saya nak panggil seorang insan yang luar biasa, datang jauh daripada Sabah, daripada Borneo, iaitu seorang yang berpengalaman lebih 35 tahun dalam bidang jualan langsung. Beliau juga merupakan ketua pengurus kawasan untuk Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. So kalau ada permasalahan berkenaan dengan CNI di Sabah Sarawak, maka beliau adalah orang yang tepat untuk anda tuju. Dan beliau juga dalam sama pegang satu lagi portfolio yang berbeza. Boleh kata dia kau tim semualah dekat CNI. Depan belakang semua kiri kanan semua dia ambil. So beliau juga adalah pengurus kanan Jabatan Pembangunan Pelanggan dan juga Center. So dua-dua yang dia memang sangat arif dan CNI. So sebab pengalaman dia yang cukup luas. So saya harap anda semua dapat pinjamkan telinga pada malam ini untuk mendengarkan perkongsian daripada beliau yang memang sangat berpengalaman berkenaan dengan CAP untuk malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Pengurus Kanan Pembangunan Perniagaan dan Rakan Niaga Mr. Thomas Kok. Dipersilakan Mr. Thomas. Okey, selamat petang dan salam sejahtera. Okey, terlebih dahulu terima kasih kepada MC di Juan Rais kerana bagi peluang kepada saya untuk berkongsi bersama anda. Jadi malam ini marilah kita sama-sama belajar. Jadi untuk slide yang pertama, apakah itu CAP? Okey, CAP singkatan kepada CNI Achievement Plan. Okey, jadi CNI punya achievement plan ada 4 keistimewaan. Okey, yang pertama iaitu adil. Adil bermaksud tak kisah you muda ke, you tua ke, okey, you cantik ke, you lelaki ke, you perempuan ke. Jadi semua usahawan CBO bermula dari kosong. Okey, Okay, usaha anda yang menentukan kejayaan anda, iaitu adil. Nombor 2 adalah praktikal. Praktikal bermaksud, okay,
semua insentif yang dijanjikan oleh CNI semua sudah ditunaikan, termasuk tabung insentif kereta dan tabung insentif aset. Semua yang dijanjikan semua dapat ditunaikan. Ini bermaksud plan ini adalah praktikal. Yang nombor 3 adalah perkongsian untung. CNI memperuntukkan persentase yang tertentu kepada semua usahawan yang layak untuk terima, yaitu perkongsian untung. Yang paling penting adalah pembinaan rangkaian. Jadi masa yang seterusnya saya akan berkongsi dengan anda bagaimana dia punya kelebihan CNI punya achievement plan. Jadi seterusnya kita tengok CNI mempunyai bonus-bonus dan insentif yang tertentu, dan insentif payout sebanyak 62.75% kepada CBO yang berpangkat CBO, AM dan eksekutif AM dan ke atas, selain daripada untung runcit daripada 15% ke 35%. Okey, dan seterusnya kita tengok. Mana Wan? Okey, selain daripada insentif tersebut, anda berpeluang untuk memenangi tabung insentif kereta. Yang pertama bernilai 300,000, yang kedua 400,000, yang ketiga 500,000. Selain daripada tabung insentif kereta, anda berpeluang untuk memenangi tabung SS yang bernilai sebanyak 900,000, 1.2 juta dan 1.5 juta masing-masing. Jadi hari ini, sebagai seorang yang bahagia bagi saya, selain daripada keluarga bahagia, hari ini sekiranya anda memiliki sebuah kereta, sebuah rumah dan income yang stable, saya rasa itu sudah cukup bahagia, betul tak? Bagi orang yang di luar, ramai orang seperti yang Encik Lee kata, wang tak cukup. Jadi untuk ini, kalau wang tak cukup, pakai mana? Jadi CNI mempegangkan satu peluang untuk anda, menambah income, iaitu plan P. Ramai orang sekarang dia punya income tidak mencukupi, untuk perbelanjaan harian. Tadi Encik Lee ada sebut salah dua cara adalah kurangkan perbelanjaan yang tak diperlukan. Ini adalah langkah yang pasif. Bagi saya, kalau kita nak mengatasi masalah inflasi, kita kena menambahkan kita punya income, iaitu langkah yang lebih aktif. Jadi CNI membanggakan CAP punya bonus dan annual incentive. CNI punya pangkat pun dibagikan kepada 8. Satu adalah CBO. CBO. Jadi CBO apakah faedah yang anda boleh dapat? Kita boleh ada NEI 1 dan NEI 2 dan performance bonus 14% up. Dan selepas anda dinaikkan pangkat ke agency manager, anda boleh dapat bonus tambahan seperti leadership bonus, top person group sale dan insentif. Dan seperti yang dikatakan, bila anda naik pangkat ke pengurus agensi mutiara, anda berpeluang untuk memenangi tabung insentif kereta. Dan setelah anda naikkan ke pangkat double diamond agency manager, anda ada peluang untuk memenangi tabung insentif aset. Dan slide yang seterusnya. Di sini saya nak kongsi dengan anda kenaikan pangkat terbaru untuk Emirates, Diamond dan DDAM. Dan seperti yang kita tahu, AM punya performance kalau nak naik pangkat ke Emirates, bagi sesiapa nak naik pangkat ke Emirates pada tahun ini, biasanya dia kena buat 4 kali 10,000. Dan untuk tahun ini kita ada satu alternatif, iaitu buat 5 AM kali 7,000.
Okey, di mana sekiranya anda naik pangkat ke Emirate, anda lakukan 3 kali dalam masa 5 bulan, anda boleh pergi ke umrah untuk suami isteri. Dan untuk Diamond Agency Manager dari 4 kali 20,000, kita ada satu alternatif iaitu 7 AM kali 7,000 dan boleh 5 second half-an. Dan untuk DDAM bukan 5 kali 25 sahaja, kita pun ada 10,000 kali 7. Anda boleh memenangi first SF-an. Dari sini kita nampak banyak 7,000, betul tak? 5 AM kali 7,000, 7 AM kali 7,000, 10 AM kali 7,000. Jadi ini bermaksud 7,000 ini sangat-sangat penting untuk kita membina rangkaian. Dan slide yang seterusnya. Okey, dari CBO kita ke AM dan dari AM kita ke 7,000, lepas tu kita duplikasi untuk AM yang boleh buat 7,000. Jadi bagaimana kita boleh tengok kalau anda sebagai seorang CBO selain daripada CAP iaitu performance bonus, anda boleh menikmati kempen-kempen seperti NEI 1, NEI 2, performance bonus 14% up dan ikut kursus emas. Dan selepas anda naik pangkat ke AM, selain daripada CAP, anda boleh menikmati guarantee bonus, WEI, WTSA, WSP, WHSS, CSI, MBR, TP. Kenapa banyak ini perkataan singkatan, betul tak? Okey, ramai orang mungkin masih belum ketahui ini. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh hubungi kita punya regional person in charge. Okey, supaya kita boleh lebih faham bagaimana boleh memenangi insentif tahunan seperti yang dinyatakan ini. Okey, seterusnya. Okey, kenapa 7,000? Seperti yang dikatakan, sekiranya anda berpangkat CBO, anda punya performance bonus boleh sehingga berapa persen? Kalau CBO, okey, anda boleh sehingga 22% sahaja. Kalau anda naik pangkat ke agency manager, anda boleh pergi ke 24% maksimum. Okey, bagi ada orang dia dapat 16%, 18% oleh kerana PGPV-nya tak cukup banyak. Kalau anda boleh pergi ke 7,000 bermaksud anda punya performance bonus boleh setinggi 24%. Okey, nombor 2, boleh pencapaian TP winner trip. Okey, anda boleh dapat kumpul TP yang lebih banyak. Okey, dan pendapatan bulanan anda tak kurang daripada RM2,000. Dan yang paling penting, sekiranya anda sudah naik AM dan anda punya kumpulan AM di kaki-kaki yang beranan, mereka boleh menjana 3,000 PGPV. Okey, anda layak terima insentif NBR iaitu Network Builder Rewards. Dan seterusnya kita tengok bagaimana boleh menjana 7,000 melalui langkah-langkah yang kecil supaya anda boleh pergi ke 7,000. Okey, slide yang seterusnya. Okey, segalanya bermula daripada penajaan. Okey, hari ini kita tanya downline sendiri. Setiap hari ada buat aktiviti jualan? Tak. Ada buat aktiviti penajaan? Tak. Kalau ada, tahniah kepada anda. Kalau belum buat lagi, kita kena lakukan. Oleh kerana segalanya melalui tindakan yang bersungguh-sungguh. Okey, slide yang seterusnya. Okey, jadi untuk ini, ini merupakan satu pakej yang paling bagus di CNI. Saya selama 30 tahun di CNI, inilah merupakan satu pakej di mana hari ini anda ataupun downline anda merujuk seorang baru. Dengan syarat anda pakai guna produk CNI 100 PV sahaja, anda merujuk seorang CBO yang baru, daftar dengan pakej ini, anda dapat insentif sebanyak RM50. Bagus tak? Sedangkan CBO tersebut
dapat jimat sebanyak RM47 sehingga RM63, yaitu win-win. Apalagi bagi orang yang banyak duit, pun banyak tekanan. Biasanya orang income yang tinggi dia tekanan tinggi. Jadi kalau Anda boleh memperkenalkan package ini kepada mereka dengan harga RM200 sahaja, mereka boleh menggegarkan kesihatan. You rasanya ini cadangan yang bagus kan tidak? Jadi yang seterusnya, selain daripada setiap orang RM50, setiap 5 orang Anda boleh dapat tambahan RM50 lagi. Yaitu bermaksud kalau dalam masa 1 minggu Anda dapat merujuk 5 orang. Anda punya income sudah ada RM300. Kalau setiap minggu 5 orang dalam masa 1 bulan, 4 minggu tersebut, Anda punya income pun sudah ada RM1.200. Kalau Anda lebih bersungguh-sungguh lagi, 1 minggu bukan 5 orang, tapi 10 orang, bagaimana? Yang paling penting, sekiranya orang yang dirujuk oleh Anda ini, mereka pakai balik produk ini, Anda pun boleh dapat RM50 setiap bulan sekiranya dia amalkan produk tersebut setiap bulan, yaitu dinamakan insentif pembelian ulangan. Di sini kita boleh nampak, Anda merujuk 1 orang, ini adalah tindakan aktif. Sekiranya CBO tersebut pakai guna produk tersebut, ulang pakai produk, ini adalah insentif pasif. Jadi semakin banyak orang Anda rujuk, semakin banyak you punya active income, dan lepas tu mereka pakai guna, dia akan jadi passive income. Dan seterusnya kita tengok. Ini yang dinamakan pemberian ulangan. Setiap 1 set yang dibeli untuk oleh Anda punya CBO baru, Anda boleh dapat RM50. Yang untuk pemberian ulangan, bonus, insentif ini dibayar bulanan. Untuk rujukan, insentif dibayar mingguan. Dan seterusnya. Kita tengok secara kesimpulan. NEI ini singkatan kepada Network Expansion Incentive. Iaitu seperti yang kita katakan, kita kena ada pembukaan rangkaian. Jadi Network Expansion Incentive ini tolong CBO untuk membuka rangkaian yang lebih besar. Jadi NEI 1 iaitu package RM50. Anda merujuk seorang, Anda dapat RM20. Ini adalah passive income. Sekiranya CBO yang Anda rujuk ini, mereka ikut langkah Anda, mereka pun pergi merujuk orang dengan RM50 punya, dia akan dapat RM20 dan Anda pula dapat RM5. Ini merupakan passive income Anda. Jadi semua ini dengan syarat 100 PB. Dan untuk NEI 2, Anda merujuk seorang, Anda dapat passive income RM50. Dan sekiranya mereka ini pakai guna balik produk tersebut, pemberian ulangan, Anda pun boleh dapat satu passive income sebanyak RM50. Dan seterusnya kita tengok. Dan ini pun satu package NEI 2 dari semasa ke semasa. Ini insentif sudah diberhentikan sejak bulan Ogos lalu dan dia akan kembali dari semasa ke semasa. Jadi tunggulah beruang, sekiranya ada rebut beruang ini bagi sesiapa yang pakai Mares Complete Set, Basic Set ataupun Iris itu Leap Mat dan sebagainya, tunggulah. Sekiranya ini ada, Anda boleh rujuk orang dengan package-package ini pun dapat ini Network Expansion Incentive. Seterusnya. Seperti yang dikatakan, insentif NEI 1 dan 2 akan dibayar mingguan. Contoh, ini minggu punya usaha, contoh dari hari Isnin sehingga hari Minggu. Dia akan closing dan buat pengkiraan, dan akan dibayar pada minggu depan hari Jumaat. Dengan syarat pada bulan tersebut
Anda sudah ada PSPV sebanyak 100. Okey, seterusnya. Okey, pembaruan keahlian RM30. Okey, bagi anda sebagai leader, anda kena pastikan anda punya CBO ada pakai guna produk sebanyak 300 PV dalam masa setahun keahliannya. Sekiranya tidak, dia akan downgrade kepada VC. Okey? Ataupun renew pembaruan ahli dengan RM30 dan mereka akan dapat satu redemption voucher bernilai RM30 juga. Tak ada rugi. Okey, renew RM30 dapat redemption voucher untuk redeem produk sebanyak RM30. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan satu kempen pencapai bonus prestasi 14% up. Saya rasa ini banyak membantu kita punya CBO. Okey, dan membantu mereka untuk membina personal group sales yang lebih tinggi. Okey, ini adalah terbuka kepada semua CBO. Contoh, okey, anda adalah you. Dengan syarat anda punya jualan sendiri 200, pakai guna produk 200 dan personal group sales 1,000. Okey, ini dia punya prasyarat. Okey, sekiranya okey, anda ada 4 CBO yang anda rujuk pada tahun 2023. Okey, iaitu referral punya network anda rujuk pada tahun 2023. Pada bulan tertentu, contoh pada bulan Oktober ini, ada 4 CBO baru yang anda rujuk pada tahun 2023 ini, mereka masing-masing mengguna produk CNI sebanyak 100 PV ataupun ke atas. Jadi anda akan menikmati satu insentif sebanyak RM100 beserta dengan PV. Ini kena beli produk lah, tak boleh tukar dengan wang. Okey? Ini merupakan satu insentif yang luar biasa. Nanti saya akan terangkan bagaimana lebih senang untuk dapat ini insentif. Okey? Seterusnya, sekiranya 2 orang sahaja, anda akan dapat produk voucher sebanyak RM50. Okey, kita tengok. Okey, ini merupakan satu contoh ya. Contoh. Selama ini kita pernah dengar, kita ada sponsor, kita ada referral kan. Okey. Di contoh ini, anda adalah you, dan A sebagai consumer sahaja dia pakai guna produk, C pun consumer sahaja pakai guna produk, dan B dari consumer dia pergi ke prosumer. Dia merujuk orang, menaja CBO yang baru, dan B ini pula lepas tu dia nak jadi business builder. Jadi B ini dia boleh merujuk orang. Contoh dia boleh merujuk P2 diletak bawah B1. Dia pun boleh merujuk P3 disimpan di bawah B2. Dan dia pun boleh merujuk P1 pun boleh merujuk P5 ini letak di bawah B4. Jadi secara tidak langsung PGPV untuk B, B1 dan B2 akan lebih banyak. Betul tak? Tapi dengan syaratnya masing-masing kena merujuk 2 ataupun 4 ke atas punya CBO dan pakai guna produk 100 PV untuk menikmati kempen 14% PBA up tersebut. Dan melalui proses ini, kemungkinan besar anda boleh mencipta PGPV 3,000 tan ke atas. Dan anda punya tawaran ini pun boleh menjadi tracking AM. Okey, sekiranya ini berlaku 3 bulan berturut-turut taknia kepada tawaran anda, dia akan promote dan efektif kepada agency manager pada bulan yang sama. Seterusnya kita tengok. Okey, jadi jadi untuk untuk agency manager kita ada guarantee bonus.
sekiranya Anda boleh menjana PGPV sebanyak 3,000 PGPV. Kerana bonus ini bermaksud sekiranya penkiraan bonus CAP Anda tak sampai 500, CNI akan bagi Anda cukup 500. Ini tidak termasuk WEI, WTSA dan sebagainya. Contoh ya. Okey. Pada bulan ini kita ada satu promosi khas untuk Waterlife, betul? Okey, Waterlife dengan diskaun RM300, tambahan percuma satu filter untuk semua dan pemasangan percuma untuk 9 jom. Jadi Anda ada merebut peluang ini tak? Okey, contoh Anda punya downline sebagai seorang agency manager pada bulan Oktober ini. Kalau dia punya PGS dapat menjual 2 unit Hot Spring Pro. Okey, you rasa-rasanya dia punya income berapa? Siapa boleh jawab? Boleh type di chat room. Okey, mungkin nanti MC kita akan bagi hadiah. Okey. Bermaksud dengan pengiraan bonus tersebut, mungkin you punya bonus CAP hanya ada RM200. CNI akan kasih cukup RM500. Okey, oleh kerana satu unit Hot Spring Pro ada 1,500 PV. 2 unit ada 3,000. Taknya kepada anda guarantee bonus. Okey, dan anda layak terima WEI sebanyak RM300, WTSA sebanyak RM300 plus dan setiap unit Hot Spring Pro tersebut ada insentif WSP sebanyak RM250. Jadi sebanyak RM1,600. Terima kasih kepada Puan Norizat dengan jawapan yang jitu iaitu 1,600 plus minus. Okay. Selain daripada ini, sekiranya anda boleh fokus kepada produk CSI iaitu 03, 04, 06, 08. Apa itu 03, 04? 03 ini adalah personal care, 04 ini ada home care, 06 ini adalah beauty care dan 08 ini adalah auto care. Okay. Dan sekiranya anda lebih fokus kepada wellness produk, pasti anda punya income lebih tinggi. Dan sekiranya anda ada persoalan terhadap kita punya wellness, anda boleh WhatsApp kepada 03556901,300 pada waktu office, iaitu jam 9 hingga jam 6. Okey? Dan seterusnya, sekiranya anda sebagai seorang agency manager, anda boleh membina agency manager di bawah kumpulan anda. Anda berpeluang untuk dapat ini Network Builders Reward dan pemenangan untuk TP Winners Trip. Dan seterusnya kita tengok. Okey, bagi anda yang sedang fight Egypt, teruskan usaha anda. Bagi anda yang sedang fight ini Danam, teruskan usaha anda. Bagi anda yang baru naik agency manager, mungkin tak sempat fight Egypt untuk Danam, tapi tak apa. Usaha sebanyak yang boleh untuk kumpulkan anda punya TP point supaya boleh carry forward ke depan supaya dapat fight pelancongan yang akan datang dengan lebih mudah. Okey, dan seterusnya kita tengok. Okey, bagi yang okey, ini tenang. Okey lagi. Sorry ya. Next lagi. Next lagi. Bagi anda sebagai seorang naik pangkat ke Emirate, anda berpeluang pergi ke Umrah. Di sini yang paling penting, okey, bagaimana kita kena adakan perjumpaan kumpulan dengan anda punya downline. Okey, bagi anda punya downline, bagaimana nak dari CBO ke agency manager. Jadi setiap orang kena ada target. Kalau tak ada target, dia tak tahu bila nak naik pangkat, jadi dia akan jadi sebagai pengguna ataupun CBO selama-lamanya. Kita boleh nampak ramai CBO, kalau dia
tak ada target, dia jadi CBO sahaja. Ataupun sebenarnya dia nak jadi consumer sahaja. Jadi kalau dia nak jadi consumer, biarkan dia. Kalau dia nak jadi business builder, jadi kita kena galakkan dia buat penajian yang sebanyak boleh supaya boleh capai jualan kumpulan sendiri yang lebih tinggi dan menikmati network expansion incentive. Bagi saya, seorang CBO kena set satu target dalam masa 3 bulan untuk naik pangkat ke agency manager. Iaitu setiap bulan buat PGS 3,000. Set satu target. Contoh, kalau nak buat 3,000 PGS, pakai mana? Okey, contoh, saya set setiap bulan kena merujuk 30 orang untuk membeli pakej NEI 2. Boleh tak? Ada orang bagi tahu saya 30 set. Banyak ya, betul tak? Kalau anda punya target kecil, jadi you punya income kecil lah. Kalau anda punya target besar, income besar. Betul tak? Jadi kalau anda boleh set target 60, jadi tanya kepada anda. Anda boleh fast track AM, okey, dan sebagainya. Bagi CBO yang berpangkat agency manager, jadi kita kena set target juga. Set target selama 3 bulan untuk pergi ke Ruby agency manager. Okey, bermaksud setiap bulan, okey, ada seorang agensi baru di bawahnya. Jadi kalau dengan cara standard, kalau mereka ini ada 3 agensi manager di bawahnya, masing-masing boleh buat PGS 3,000, anda sendiri pula buat PGS 3,000, tak naik kepada anda. Anda sudah naik pangkat ke Ruby Agency Manager. Dan anda pun boleh menikmati bonus ataupun insentif MBR sebanyak 1,000. Kalau ada 3 orang agency manager baru yang boleh buat PGS 3,000. Kalau ada 6 orang, tak ni 2,000 sudah dari sana dan sebagainya. Dan yang paling penting, kita kena set target sekurang-kurangnya bagi ke per agency manager. Okey, dengan 3 kali 7 sendiri 3,000. Okey, kenapa kena pergi ke per agency manager? Oleh kerana tabung insentif kereta pertama menanti anda. Anda boleh dapat insentif ini sebanyak RM3,000 sekiranya anda punya group sales cukup besar. Okey, dan seterusnya. Okey, jangan takut kalah. Takut capai, okey, kita usaha sahaja. Okey, jadi marilah kita sama-sama usaha untuk mencapai satu matlamat yang lebih tinggi. Dan sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mr. Thomas di atas perkongsian yang cukup komplit sebentar tadi. So mungkin untuk orang baru agak blur-blur sikit. Tapi apa yang kita nak sampaikan, sekali lagi terima kasih bukan untuk Mr. Thomas. So apa yang kita nak sampaikan sebenarnya untuk Mr. Thomas sampaikan bahawa menunjukkan bahawa banyak bonus dan insentif yang menanti anda di dalam CNI. Sebab tu kalau kita nak cerita tentang CAP one by one tanpa ada skip untuk lebih detail, satu malam tidak 2 jam tak cukup. Mungkin kita perlu 2 hari daripada A to Z baru boleh clear satu-satu bonus tu. So itu adalah dengan cara mungkin anda boleh minta bantuan pengurus kawasan anda dan juga mungkin juga sama-sama mungkin daripada upline anda untuk mengetahui dengan lebih lanjut untuk setiap insentif yang menarik minat anda. Dan untuk pengetahuan semua selain daripada CAP, insentif yang disediakan adalah berdasarkan tahunan. So mungkin sekarang ni adalah waktu-waktu cakap masa injury untuk mereka yang masih fight untuk insentif untuk tahun 2023. So pastikan anda capai apa yang telah anda sasarkan. So nantikan untuk yang seterusnya pada tahun 2024 yang mana saya rasa pastinya lebih menarik, lebih banyak lagi yang akan diberikan kepada anda semua para CBO yang dikasihi sekalian. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Mr. Thomas
di atas perkongsian sebentar tadi. Okey, so next kita ada seorang lagi speaker yang akan berkongsikan dengan anda. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita tengok. Alright, so beliau ini adalah seorang apa cakap, dia juga adalah seorang usahawan, seorang kontraktor yang cakap apa dari segi apa pendapatan dia pun walaupun belum join CNI, beliau dah dapat pendapatan yang banyak dekat luar sana. Cuma saya kagum beliau ni, kita nak tahu kenapa beliau berminat untuk buat CNI. Dan kalau kita tengok kat sini senarai pencapaian beliau selaku seorang CBO, beliau adalah pencapai bonus kepimpinan sepanjang masa, pencapai lebih 20 trip dalam dan luar negara. Beliau juga adalah pencapai tabung kereta CNI yang pertama dan yang terkini. Beliau merupakan seorang penerima anugerah DSAM Outstanding Award untuk tahun 2023, tak lama baru minggu lepas, yang mana DSAM cakap apa, menyambut ulang tahun yang ke-45 di Malaysia. Dan ini adalah gambar beliau ketika di sana, ketika di dalam majlis penyampaian tersebut waktu dinner. yang mana tak tahu apa itu DSAM. DSAM adalah Direct Selling Association of Malaysia. Dan untuk pengetahuan anda, CNI juga adalah merupakan salah satu sponsor yang aktif di dalam DSAM ini. Dan sudah pastinya insan yang luar biasa ni beliau capai ini disebabkan oleh keaktifan beliau di dalam CNI. Okey, dan kini beliau merupakan seorang Diamond Agency Manager di CNI. Jadi tanpa melengahkan masa, jom sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Diamond Agency Manager Puan Suhaila Arsyad. Silakan. Puan Suhaila ada di sini. Tak boleh unmute, sorry. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sekali lagi Kak, tahniah di atas pencapaian yang hebat ketika ulang tahun di SAM yang ke-45. Dan bersama-sama dengan Kak Suhaila, bukan Kak Suhaila seorang je, juga bersama dengan dua orang lagi Diamond Agency Manager, iaitu Mr. Lim Melion daripada Kota Kinabalu, Sabah, dan juga bersama dengan Mr. Alex Tang daripada Ipoh, Perak. Okey, jadi untuk kita nak interview sikit lah Kak malam ni, selaku salah seorang penerima DSAM Outstanding Award ini. So first kali kita nak tahu juga asal usul lah Kak di dalam CNI ni, sejak bila join CNI dan juga mengapa yang membuatkan Kak tertarik dengan CNI. Okey, akak sebenarnya Assalamualaikum semua. Okey, akak sebenarnya dah join CNI ni dah 26 tahun. Dah lama dah tu. Tahun. Saya tak nak cakap, biar Kak sendiri cakap. Mana dah lama. 26 tahun. Yang mana akak join CNI ni tak secara langsung sebab produk lah. Sebab akak bersalin anak akak masa tu kembar. Akak operation. Lepas tu makan produk di Royal Jelly tu lah. Royal Jelly tu bagusnya sebab dia bila operation dia cepat baik luka. Lepas tu air susu cukup untuk kembar kan. Jadi yang kembar tu sekarang umur dah 26 dah. Dah bekerja dah besar dah. Alhamdulillah. Okey, so maknanya itu adalah sebab akak tertarik. Tapi itu dari segi penggunaan produk. Dari segi bisnes, macam mana boleh terjebak, cakap boleh terjebak untuk aktif di dalam CNI sebagai seorang usahawan, sehingga jadi seorang usahawan luar biasa pada tahun ni. Okey, kalau dulu akak join CNI sebab produk. Rasanya 7-8 bulan guna produk. Lepas tu bila guna tu kan CNI ni dia ada PV. Bila kita guna, kita dapat PV, dapat duit. Okey, jadi masa tu akak suri rumah, guna-guna barang, sharing-sharing je boleh dapat duit. Okey, itu dululah akak buat CNI 10 tahun. Lepas tu akak rehat. Akak rasa akak rehat 12 tahun sebab akak fokus pada business construction, bantu suami.
Lepas tu CNI ni akak bermula semula rasanya 3 tahun masa PKP. Okey. Masa tu kita orang ni sebenarnya tengah cari apa benda bisnes kita nak buat. Sebab dah masa tu kita orang buat landscape, kita pulangkan pekerja balik ke ke Bangladesh, lepas tu kita orang jual lori, lepas tu kita orang fikir apa projek kita nak buat masa PKP ni, masa COVID kan. Lepas tu saya kata dengan suami saya nak buat CNI lah. Saya buat CNI sebab apa? Yang pertama masa tu memang tengah tercari-cari apa projek yang sesuai. Yang kedua memang ramai juga kawan-kawan yang ajak saya buat bisnes macam-macam. Tapi sebenarnya CNI ni bila masa tu saya jumpa Encik Murad, dia buat meeting dekat Batu Berendam. Saya rasa macam senangnya rasanya macam okey lah kita cuba buat CNI sebab dia punya plan dulu-dulu buat CNI ajak orang tak diberi insentif duit. Tapi sekarang ni banyak benda yang akak fikir kenapa kita tak nak cuba? Sebab akak masa tu akak cuba kumpulkan kawan-kawan, lepas tu akak sharing dengan dia orang CNI. Lepas tu semua orang ambil barang seorang 100, kalau tak silap akak baru 1 jam akak sharing 10 orang join CNI, akak dapat income RM200. Wah, akak kata senangnya. Masa tu kepala akak dah fikir, wah kalau 10 orang dah dapat RM200. Kalau katakan hari-hari 50 orang dah dapat banyak. Jadi dah mulalah macam tamak sikit kan. Macam senang lah buat CNI macam ni. So akak ajak kawan-kawan, akak kumpulkan kawan-kawan. Lepas tu masa tu belum kuat kuasa lagi tak boleh orang kata masa tu PKP masa mula-mula tak ketat sangat. Lepas tu bila akak display produk CNI dekat akak punya office, dia orang datang aja semua memang kena. Datang aja cerita-cerita mesti bawa balik tu 200-300. Itu yang akak seronok. Sebab apa? Sebab CNI masa yang 3 tahun yang akak buat ni tak ada siapa yang buat. Bila akak buat bermula jadi macam Kak Suhaila buat CNI balik. Jadi ramai yang ikut tau. Ramai yang ikut, ramai yang aktif. Lepas tu ramai yang menaja. Sebab menaja pun boleh dapat duit. Yang itulah ceritanya. Jadilah macam fenomena tu bermula kembali. Lepas tu akak tacap-tacap lagi dengan buat secara online. Jadi online gabung dengan offline. Yang itu yang Alhamdulillah lah. Itulah bergabung meletup lah dulu. Ya. So maknanya Kak ambil semua peluang lah, offline dan juga online. So memang luar biasa. So yang penting semangat tu dah kembali balik lah lepas 12 tahun cakap pause ataupun berhenti sekejap. So Kak dah lama 26 tahun dalam CNI. So apa pengalaman paling manis Kak dalam CNI? Okey, pengalaman akak paling manis dalam CNI banyak. Okey. Dulu akak belajar tak tinggi. Dalam CNI ni akak berpeluang pergi, akak sebenarnya tak pernah naik kapal terbang. Dulu-dulu kan. Bila masa tu akak ingat lagi 5 bulan akak buat CNI, akak dapat pelancongan pergi ke Phuket. Pergi ke Pulau Phuket, naik kapal terbang, pergi negara orang, jadi seronok tau. Lepas tu pergi pula dapat pula melancong dalam negeri, tidur dekat hotel-hotel mewah, mana pernah kita pergi Genting. Lepas tu pelancongan CNI ni semua best-best. Kalau kita tak usah risau dalam CNI ni, kalau kita tak ada duit, kita pergi melancong pun, kita tak payah bawa duit sebab CNI memang dia akan sediakan tempat makan yang best. Pergi sana, pergi sini, semua disediakan. Kita tak bawa duit, kita tak ada duit pun tak ada masalah. Pergi saja. Itu yang seronoknya. So maknanya paling best sekali pergi trip-trip tu lah yang akan nak sampai kan. Lepas tu dapat pergi umrah bersama suami. Secara percuma oleh CNI. Lepas tu banyaknya. Okey, yang best sekali yang CNI ni yang sekarang kan akak dok cakap dengan anak akak kan, buatlah sebab apa CNI ni boleh diwarisi. Sebab terbukti 12 tahun akak macam rehat, tak buat grup dalam CNI, tapi akak hanya jadi pengguna disebabkan mungkin networking ataupun kita punya kawan-kawan berniaga kita, dia sebab akak banyak terapkan beli barang dapat duit.
Lepas tu produk-produk CNI pun yang luar biasa menyebabkan dia orang jadi pengguna. Sebab akak bila dah berhenti tu 12 tahun akak 12 tahun akak rehat, tapi disebabkan tiap-tiap bulan akak maintain guna barang CNI, akak ada passive income di situ. 12 tahun tu bukan Mana sikit. income jalan juga dalam CNI walaupun tak aktif masa tu. Akak tak aktif tapi tiap-tiap bulan memang guna barang. Sebab benda tu kita Biasa. dah beli dia sampai, sebab benda tu kita dah fikir kalau beli kat luar rugi, beli kat CNI dapat duit. Macam tu lah, dapat CNI boleh kalau kita beli barang dapat barang kan dapat duit, lepas tu dapat jaga kesihatan. Jadi anak-anak akak memang membesar dengan produk-produk CNI. Okay, luar biasa. So dah 26 tahun akak dah berhenti dan start balik. So sekarang ni what's your next plan? Apa plan akak seterusnya dalam CNI untuk akan datang? Akak ni sebenarnya buat CNI satu je. Satu bulan akak mesti nak dapatkan income lebih 10 hingga 15 ribu. Itu memang akak punya setiap bulan macam mana akak dah dapat income 10 hingga 15 ribu. Yang itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, buat CNI akak mesti akan buat sungguh-sungguh. Okey, yang akan datang ni memang akak tengah fight, insya-Allah kalau ada rezeki, kalau Allah mudahkan urusan akak, insya-Allah nak fight kereta yang kedua. Sebab apa? CNI orang kata peluang tu ada, lepas tu kumpulan pun alhamdulillah ada yang yang aktif bergerak bersamalah. Saya yakin akak boleh capai punya. So untuk tahun ni pula mungkin agak mengejut, tiba-tiba mungkin syarikat CNI call akak yang menyatakan akak merupakan salah seorang pencapai ataupun pemenang Outstanding Award di SAM 2023. So apa perasaan akak bila dapat award ni? Akak sebenarnya akak tak expect langsung. Dan akak pun sebenarnya macam iyalah, ya betul sebab benda tu rasanya akak diberitahu seminggu sebelum. Jadi macam ya tak ya je CNI ni pilih akak kan. Tapi memang kita rasa terkejut, akak macam terperanjat juga. Lepas tu gembira pun ada. Sebab bila kami buat sungguh-sungguh, akak taklah mengharapkan nanti aku dapat ni, tidak. Tapi tiba-tiba boleh naik pula nama kita, alhamdulillah lah. Okey, so alhamdulillah lah. So mungkin itu rezeki akak untuk tahun ni dan juga mungkin itu adalah sebagai penguat semangat untuk akak terus berjaya dalam CNI. Jadinya, okey, soalan yang terakhir saya nak tanya akak. So, bukan soalan lah actually. Saya nak minta akak share sedikit nasihat untuk para audiens, terutamanya kepada CBO baru yang baru berjinak-jinak dengan CNI ni. So, apakah yang patut mereka fokuskan dan juga apa yang mereka patut impikan dalam CNI? Okey, dia tak adalah nasihat apa, cuma okey, CNI ni semuanya package dia dah lengkap. Company dah terkenal, company dah 37 tahun, produk dia sangat bagus, produk dia orang kenal, lepas tu company dia dah terkenal, marketing plan dia bagus, nak income banyak, semua package dah lengkap. Jadi apa lagi kita harapkan daripada sebuah company. Jadi diorang ni income kita tinggal buat aja. Jadi kalau anda betul-betul nak buat sungguh-sungguh. Bukannya buat sungguh-sungguh mesti ada target. Okey, bulan ni aku mesti nak dapat macam ni. Apa yang perlu kita buat? Kalau kita nak naik pengurus agensi, apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk kita naik pengurus agensi? Kalau kita nak melancong, kalau kita nak kereta, apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk dapatkan perkara-perkara itu? Jadi nak capai dia sebenarnya kena berusaha. Lepas tu bila berusaha sehabis baik. Tu je, buat sungguh-sungguh. Semua package dalam CNI ni dah lengkap. Buat sehabis baik, insya-Allah anda akan dapat hasil yang terbaik. Yes. Okey Kak, so
Terima kasih di atas perkongsian akak sebentar tadi dan juga terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami semua pada malam ini. So harapan saya dan juga syarikat CNI untuk akak terus maju bersama dengan CNI untuk tahun yang mendatang dan supaya akak segera menjadi seorang pecapai tabung kereta yang kedua lah terutamanya. Okey ya, dan juga untuk yang lain-lain kita doakan sama-sama dengan Akak Suhaila lah di dalam CNI ini terus sukses. Terima kasih. Okey Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so itu adalah perkongsian daripada Diamond Agency Manager Puan Suhaila daripada Melaka. Orang lama orang dah 26 tahun, dah stop kejap, masuk balik, sekarang dah kembali aktif dalam CNI. So cakap dalam CNI ni ramai yang kita jumpa, bukannya kaleng-kaleng lah, maksudnya bukan baru tahun lepas dia join, bukan baru 5 bulan dia join, tapi kebanyakan daripada leader-leader di CNI ni dah lama lebih daripada 20 tahun sebab CNI sendiri pun dah 37 tahun ada dekat dalam pasaran dan yang paling best lagi kebanyakannya mereka bermula dari waktu masih muda dan anak-anak masih kecil. Sekarang anak-anak semua dah bekerja, dah siap ada anak pinak pula kan. So maknanya satu bisnes yang cukup panjang yang mana kita tahu, yang mana kita rasa tak perlu untuk kita semua ragui betapa stabilnya CNI di dalam industri jualan langsung ini. Okey, so sekali lagi satu tepukan yang gemuruh kepada Diamond Agency Manager Puan Suhaila Arsyad. Okey, dan yang terakhir sekali, ini kita ada perkongsian yang luar biasa yang lagi, orang cakap lagi selepas ini daripada seorang seorang leaders yang memang cukup lama juga dalam CNI. So sebentar nanti kita akan mendengar sedikit perkongsian kisah hidup beliau. Dan kalau kita tengok sini, beliau dia adalah ex kaki tangan kerajaan. So senarai pencapaian beliau selaku seorang CBO, beliau merupakan pencapaian bonus kepimpinan sepanjang masa, pencapai lebih 30 trip dalam dan luar negara, pencapai tabung kereta CNI pertama dan kedua, dan penerima juga penerima anugerah Outstanding Award daripada DSM tahun 2016. So beliau adalah senior kepada Kak Suhaila sebentar tadi 2023 dengan 2016. So beliau 2016 dan beliau juga merupakan pemilik pusat jualan CNI Changlun Kedah. Dari kedai CNI beliau sendiri. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, jom sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Double Diamond Agency Manager Hajah Siti Rawan. Dipersilakan kawan. Terima kasih banyak pada semua yang datang pada malam ni. Selamat malam dan apa khabar semua? Sudah pasti jawapannya luar biasa baik. Okey, lama saya tak berudara bersama anda pada malam ni. Jadi rasa begitu teruja untuk berjumpa dengan semua CBO dan alhamdulillah malam ni diizinkan Allah untuk saya bersama anda semua untuk memberi perkongsian tajuk yang sangat orang kata tajuk yang begitu menarik kalau kita tengok pendapatan kebahagiaan tanpa duit. Kebahagiaan tanpa duit. Ini tajuk yang memang kalau kita fikir-fikir dalam keadaan suasana sekarang ni, betul ke kebahagiaan tu boleh datang? Betul ke kebahagiaan tu akan wujud tanpa duit? Sedangkan sekarang keadaan hidup kita memerlukan duit. Ramai yang kata bahagia, sebenarnya ramai yang bahagia di luar sana. Ada yang tidak mempunyai pendapatan yang lumayan, tapi bahagia. Ada yang bahagia tanpa mempunyai pangkat darjat yang tinggi. Ada yang bahagia tanpa ada harta yang begitu banyak. Tapi mereka tetap bahagia. Setuju tak? Adakah anda setuju dengan fakta ini? Bahagia, kebahagiaan tanpa duit. Tapi kalau kita fikir-fikirkan, untuk mendapat kebahagiaan yang berpanjangan, kita perlu ada duit. Siapa setuju bahawa
duit memang diperlukan, dan tanpa duit segala-galanya tidak berlaku. Jadi hari ini kalau kita tengok, duit bukanlah segala-galanya, tapi segalanya memerlukan duit. Tajuk ni sangat bagus. Jadi kalau kita tengok direct pada apa yang ada di sini, memang kita kita tidak boleh memberi jawapan yang tepat, sebab kebahagiaan tu sebenarnya pada individu tersebut. Tapi dalam keadaan sekarang, tanpa duit, kebahagiaan tak dapat wujud dengan lebih sempurna. Itu apa yang dapat saya rungkai daripada hati saya. Jadi, apa yang nak saya bawakan pada malam ni, saya cerita sikit kisah saya. Sebenarnya, saya nak cerita bagaimana saya mula terjebak dalam perniagaan CNI ni. Sebab sebagai seorang kaki tangan di penjawat awam, saya mula bekerja tu dalam usia 25 tahun. 25 tahun, masa tu saya dapat satu tawaran berkhidmat di sebuah jabatan kerajaan sebagai seorang kerani dalam bidang perhubungan awam. Jadi saya di sana dapat ramai kenalan lah, kawan-kawan dan sebagainya di peringkat usia muda lagi masa tu. Jadi bila berkahwin, bila saya dah berkahwin, kita dalam kerjaya kita nak mencari kebahagiaan. Kita nak membina rumah tangga yang bahagia. Kita nak mencari, orang kata, sudut hati kita bahagialah. Maknanya apa yang orang lain ada, kita juga nak ada. Apa yang orang lain dapat, kita nak. Jadi pada peringkat awal bila saya bekerja di sektor awam, saya lihat orang yang bekerja ni memang mempunyai satu, orang kata, macam pendapatan ujung bulan. Kerja cukup bulan dapat duit. Kita kerja ujung bulan dapat duit. Jadi kalau tengok di situ, kita merasai bahawa kita nak sesuatu yang lebih, kita kena naik pangkat. Kita kena lebih untuk dapatkan income yang lebih. Jadi ini masa-masa saya mula-mula berkhidmat lah. Jadi pengalaman di atas saya bekerja tadi, saya dah fikir dengan pendapatan yang saya ada, dengan keinginan yang kita nak, kadang-kadang tak cukup. Malah waktu tu saya bekerja dekat sempadan, dekat border. Faham sajalah orang perempuan ni bila duduk kat sempadan, kawan-kawan kerap masuk ke sempadan Thailand untuk macam shopping. Dekat sana segalanya ada, seronok kan dekat Thailand. So kita renung balik masa depan dengan pendapatan yang ada, dengan keluarga dah ada anak 3, maka saya dengan suami mula berfikir, pendapatan yang kita ada ni, kita dah mula kena berjimat cermat. Jadi untuk nak capai keinginan semua tu terpaksa kita kurangkan. Kerana demi untuk membeli sesuatu aset untuk hidup kita. Sebagai penjawat awam, mungkin ramai ni malam ni yang datang, mungkin ada di kalangan yang bekerja dengan swasta ataupun kerja dengan kerajaan ataupun yang kerja di mana-mana sendirian. Jadi bila kita dalam lingkungan usia 20-an, 30-an, 40-an, peringkat tu kita bersama keluarga untuk nak membina. Kita lebih nak membina kehidupan. Maknanya kita nak ada pendapatan yang cukup, anak-anak sempurna perbelanjaan. Jadi kita nak income yang cukup. Dan di saat itulah, orang kata, kalau kita tengok kebahagiaan, memang bahagia. Tapi bila sebut pasal duit tak cukup, dia dah mula tak jadi bahagia dah. Maklumlah bila bajet dah lari, dia mula, orang kata yang bahagia tadi mula dah jadi kurang. Jadi saya membuat pilihan di ketika tu, walaupun saya sebagai penjawat awam yang memang kerja cukup bulan dapat duit, kerja cukup bulan tunggu gaji. Jadi di saat yang sama, saya terpanggil untuk melihat satu perniagaan. Masa tu bukan saya minat pun CNI ni. Saya tak ikhlas dalam umur saya dalam lingkungan 30-an ketika tu. Saya pun dah dekat hampir 30 tahun sekarang dalam CNI. Saya langsung tak berminat. Sebab kita duduk di kalangan penjawat awam. Duduk di kalangan kerja dapat gaji hujung bulan. Gaji tetap. Jadi bisnes ni saya tak berapa minat. Jadi saya terjatuh cinta dengan CNI ni sebab produk. Macam Puan Suhaila tadi. Sebenarnya saya jatuh cinta dengan produk dulu. Iaitu Royal Jelly. Saya jatuh cinta.
Jadi bila saya jatuh cinta dengan dia, saya mula mencari rahsia kelebihan Roy Jelly ni, maka saya terpaksalah pergi meeting lah sebab kita nak dapat ilmu. Jadi bila pergi meeting malam lah, pergi meeting, dia orang cerita marketing. Dia orang cerita dapat duit. Jadi bila saya tengok perniagaan CNI ni, ramai kawan saya dapat dekat sana. Ramai kenalan, ramai yang orang kata saya tak kenal, saya kenal dalam berbagai lapisan. Saya jumpa yang cikgu lah, suri rumah lah. Jadi dengan keadaan pilihan saya sambil bekerja, saya guna barang CNI, di samping tu saya tengok dah mula ada income. Mula ada income. Ini sudah bagus. Orang kata dah dapat beli barang free. Permulaan bukan niat untuk nak jadi usahawan lagi. Tapi disebabkan oleh seronoknya bila pergi kat CNI ni, kita terasa macam, wow, seronoknya tepuk tangan ramai-ramai dengan lagu semut, dengan menyanyi lagu semut tu sebenarnya dia memberi satu semangat untuk kita keluarkan diri kita sebagai ada yang semangat kita lemah diberi semangat. Jadi di situ saya terasa ada kelainan dalam kehidupan saya. Saya rasa macam CNI ni seronok, dapat kawan ramai, sebab tu mesra, terjalin hubungan silaturahim, dapat kenal ramai. Lepas tu saya mula tanya, macam mana nak buat CNI ni sampai berjaya? Di situlah saya dapat ikuti program-program daripada insan yang luar biasa. Orang-orang yang dah berjaya bila dia berkongsi walaupun sikit dari pengalaman mereka yang 20-30 tahun. Jadi saya tahu, nak tak nak, manusia tu adalah aset. Kawan tu aset. Jadi saya sebenarnya dekat jabatan memang seorang yang aktif. Saya aktif dalam sukan, saya aktif dengan kemasyarakatan. Saya suka dengan bersama persatuan-persatuan. Masa tu saya selalu buat bersama dengan kaki tangan, buat trip, rombongan-rombongan, lawatan-lawatan. Jadi saya kata, ya Allah, ni lebih kurang CNI lah. Saya kata, CNI memang memerlukan ramai kawan sebab saya suka dengan masyarakat. Maaflah kalau yang sini saya cerita kisah saya lah. Saya suka pada pekerjaan kemasyarakatan. Saya rela untuk saya pergi ambil orang, tahu orang. Sebab tu dalam jabatan saya buat tu. Jadi bila saya tengok dalam CNI, perhubungan ni adalah merupakan nadi. Nadi untuk kita kembangkan network. Jadi saya rasa, jiwa saya ni sesuai lah, saya suka lah macam tu. Saya suka ramai kawan. Jadi dulu saya berkawan-kawan untuk jabatan saya, untuk naikkan nama jabatan, untuk naikkan nama persatuan saya. Jadi bila saya bersama saya bekerja, saya kata pada diri saya, why not saya tak cari pendapatan dekat CNI? Sebab saya tengok apa yang dijanjikan, itulah minat saya. Dapat pendapatan yang, orang kata pendapatan yang pasif. Pendapatan yang pasif, yang mana satu hari bila kita dalam keadaan usia yang dah meningkat, tenaga dah kurang, tapi kita masih kekal dapat pendapatan dengan syarat kita ada ramai tim, ramai downline yang aktif bawah kita, yang mana konsisten mereka bekerja dalam melakukan perniagaan ini. Jadi saya nampak, ya Allah, aku nak buat CNI betul-betul. Peringkat awal, saya janji pada diri saya tak nak letakkan jawatan. Sebab saya nak buktikan kepada masyarakat yang mana yang juga berkhidmat, yang ada kerja, yang mana ni, itu bukan alasan untuk mereka katakan, kalau nak buat sesuatu kerja, kita kena tinggalkan kerja ni. Tak. Sebab masa tu, saya jadikan CNI ni part-time saya. Tetapi, dalam part-time CNI number 1. Sebab saya nampak apa yang diberi dalam CNI tu merupakan apa yang saya nak. Saya nak pendapatan. Sebab saya tahu bahagia saya ni bersama pasangan, walaupun kami sama-sama bekerja di sektor awam, tapi kebahagiaan kami tersekat bila tak cukup bajet. Jadi bila saya tengok, tak CNI, saya boleh dapat income dengan guna barang. Cerita-cerita kat orang. Saya kan suka bercerita, suka kawan, bercerita. Tak lagi pergi buat apa-apa, saya cerita pasal CNI. Jadi saya nampak dah ada macam ramai yang nak beli barang saya. Dah ramai yang orang kata dah nak menjadi ahli. Masa tu saya mula belajar marketing, iaitu CAP. Bagaimana saya nak dapat sesuatu? Dan Alhamdulillah, pendapatan aktif ni biasalah kita dapat setiap bulan. Kerja, ada pendapatan. Jadi kalau tak kerja, kita tak ada lah. So bila saya tengok dekat CNI ni,
satu pendapatan yang pasif, yang mana bila kita bekerja peringkat awal, kita buat CNI ni, anggap CNI ni walaupun part time tapi saya anggap dia full time. Saya letakkan CNI sebagai full time. Saya buat sungguh-sungguh, saya bina kumpulan melalui teamwork saya ajar mereka bagaimana untuk melakukan perniagaan ini, penajaan, meeting jangan tinggal. Sebab kalau kita tak pandai menajar, tak pandai menjual, rajin pergi meeting, pasti menajar dan menjual terjawab di situ. Sebab tu saya galakkan meeting. Walaupun duduk jauh, tetap saya pergi. Sungai Petani ke, Kangat ke, Alustar ke, tetap saya pergi bawa kumpulan. Alhamdulillah, dalam saya bekerja, saya tahu saya mendapat gaji yang penuh. Tapi apabila sampai usia saya ketika tu 55 tahun, saya tahu saya akan mendapat gaji separuh. Apa persediaan saya? Sebab untungnya saya bersama CNI, saya terdedah. Saya tak duduk lagi dalam kotak. Kira saya dah terbuka. Saya jumpa dengan penceramah, orang-orang berjaya dan sebagainya. Saya mula nampak langkah saya dah bukan langkah orang biasa-biasa. Langkah saya nampak duit. Saya langkah saja, saya nampak manusia. Saya langkah nampak duit, nampak manusia, saya nampak saya akan berjaya dengan CNI. Lepas tu saya berazam, saya kata kat suami, bang, abang bagi keizinan, bagi pada saya peluang, saya nak bina CNI ni, dan insya-Allah 7 tahun kemudian, apa yang saya cakap, Allah dah kota. Allah dah beri atas usaha dan tindakan yang mana saya tahu bila pencen ketika itu 55 tahun, tapi saya sampai ke umur 50, saya dah option. Sebab Alhamdulillah 7 tahun saya dah dapat meraih ke pangkat double diamond. Yang mana dalam masa 7 tahun secara part time, saya dah dapat melancong, dapat pergi apa yang saya inginkan. Kebahagiaan itu nak melancong. Melancong ni duk tarik minat saya. Tiap kali ada trip pelancongan saya nak bagi. Macam mana tu pun saya berjanji dengan suami, bang, kita pergi melancong lagi bang. Sebab pelancongan yang pertama luar negara adalah Jakarta. Bila pergi Jakarta ni macam Suhaila cakap lah, first time saya naik kapal terbang rasa kaki macam tak ada, tak tahu nak cakap, baca doa ya Allah takut. Dan selepas tu asyik naik kapal terbang aja bersama CNI. Memang best. Dan ini antara pelancongan yang saya pergi, yang paling bahagianya kita dapat bersama keluarga. Dapat pergi bersama anak-anak, bersama keluarga besar CNI, yang mana silaturahim semakin terjalin. Saya terus lakukan CNI, terus membina rangkaian, terus bersama kumpulan, dan orang kata trip pelancongan ni adalah satu kebahagiaan. Sebab betul macam saya cakap, kita tak bawa duit pun, kita boleh makan. Kita tak ada duit pun, kita boleh naik bas yang special, boleh duduk hotel 5 bintang, kita boleh bawa berjalan ke mana disambut, dan kita rasa kita sebagai VIP. Jadi, yang dikatakan bahagia, bila tanpa duit pun kita boleh enjoy. Yang dalam CNI, itu kelebihan. Jadi saya akan fight, dan Alhamdulillah bila bersama keluarga hari ini, ramai kawan, silaturahim terjalin. Saya kerap melakukan, orang kata, menjalankan perniagaan ini mengikut apa yang disarankan. Kalau yang dikatakan menajar, menjual, melakukan aktiviti, dulu saya kerap buat home party, lepas tu saya kerap buat mission counter. Sebab saya tahu dengan cara ini kita boleh pergi lebih laju. Kita boleh pergi dengan cepat. Sebab saya tahu saya buat part time. Bila part time, saya tak pernah menyalahkan diri saya part time. Saya akan memanfaatkan setiap saat yang ada untuk saya. Dan bagi saya MLM adalah satu perniagaan networking yang membantu kita untuk mencapai pendapatan pasif apabila kita dah dewasa. Dan Alhamdulillah pada 2016, atas apa yang telah dipilih, saya juga dipilih oleh pihak syarikat untuk menerima satu anugerah Direct Selling Association Malaysia, iaitu di Kuala Lumpur. Saya rasa satu anugerah yang sangat orang kata sayu bagi diri saya, sebab insan yang hanya biasa-biasa tapi mendapat anugerah yang sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih syarikat CNI. Saya sangat-sangat berhutang budi di atas segalanya. Sebab saya adalah seorang insan yang daripada zero dididik di atas apa yang saya beri komitmen.
akhirnya saya mampu untuk menjadi seorang penceramah dan alhamdulillah hari ini bersama CNI apa yang membuatkan saya tidak pernah berhenti, cuma menukar cara saja. Kalau dulu semasa usia saya di peringkat dalam 40-an, 50-an, saya memang banyak keluar buat aktiviti, mendidik organisasi, mendidik leader-leader saya, mendidik supaya mereka lebih berdikari. Sebab saya tahu bila kita bersama kumpulan, kita bantu mereka sampai mereka dah boleh berlari dan buat sendiri. Dan apa yang saya terapkan adalah 3 bulan naik agency manager. 3 bulan naik agency manager. Sebab kita nak bina orang lain pula. Kalau kita tunggu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, masih tak nampak kebolehannya, next. Kita beri dia peluang untuk dia berfikir dulu, melakukan yang lain-lain. Kita cari lain orang pula untuk bantu. Supaya kita nak benda ni bergerak dengan cepat. Terima kasih kepada kumpulan saya yang mana orang kata peringkat permulaan saya fokus sungguh-sungguh lakukan semua yang disuruh. Saya buat macam-macam dan sebagainya. Malam bagi saya adalah MLM. MLM ni adalah tak tahu malam. Tak tahu malam. Senantiasa bekerja. Sebab ketika tu usia muda, saya gunakan betul-betul sebab saya tahu di usia saya bila dah meningkat 60-an, saya nak duduk sekarang macam sekarang dan 60-an, saya ubah cara dah. Saya lebih banyak kepada buat training, bagi ceramah, menjalinkan silaturahim dan saya banyak bergabung dengan NGO. Dan sekarang saya banyak kumpulan-kumpulan NGO yang mana inilah sasaran saya. Bila kita duduk dalam keadaan dah orang kata di tahap yang pencapaian yang CNI bagi pada kita, alhamdulillah saya dapat bangunan kedai sebagai DC dan saya buktikan pada diri saya apabila saya bersara, saya kata saya full time. Bila saya bersara daripada jawatan saya nak buktikan secara full time bonus CNI. Saya mampu beli sebuah lagi bangunan kedai 2 tingkat di Langkawi yang hari ini merupakan juga pusat jualan service center. Jadi saya janji pada diri saya selalu berjanji pada diri saya. Bukti pertama, saya nak buat part time sampai pangkat tertinggi. Ketika tu di Intan Jutawan pangkatnya, saya capai sampai kereta kedua dan rumah pertama. Kemudian saya option pada 2010. Option 2010 dan 2020 barulah saya sebenarnya pencin, iaitu 60 tahun usia saya. Jadi bila saya bermula dengan part time, saya bekerja ni sesaat pun saya tak nak rugikan masa. Bagaimana seorang ibu, seorang isteri, seorang kaki tangan kerajaan dan juga seorang usahawan, saya nak impian saya tercapai, saya nak kebahagiaan saya dapat di sini. Dan saya nak kebahagiaan yang ada ni, saya dapat bukan kebahagiaan tu seorang diri. Kenapa saya buat CNI? Saya nak dapat income lebih. Income yang banyak dalam CNI sebab saya nak memberi kebahagiaan ini kepada orang tersayang. Saya nak bersama-sama meraihkan kebahagiaan ini bersama orang-orang tersayang dan mereka juga dapat menikmati kebahagiaan melalui CAP CNI. Jadi itulah CNI ini banyak bantu saya dan bila saya sampai ke satu tahap yang mana saya buat penajaan sekarang ni banyaknya adalah dari luar. Banyak dengan NGO dan sebelum saya pergi mengerjakan umrah pada hujung bulan 9 baru ni, sebenarnya saya baru balik, apa yang saya kata pada diri saya suka janji pada diri saya. Bulan 9, saya nak capai top referral di CNI. Saya cakap pada anak saya, mari kita lawan lah, mari kita challenge. Saya menggunakan NGO yang ada. Saya senantiasa orang kata bersama mereka untuk apa-apa aktiviti program, sama ada aktiviti kemasyarakatan. Memang saya akan bersama mereka dan mereka lah yang menjadi ahli kepada kumpulan CNI saya sebab kita membawa budi pekerti yang baik. Kita bermasyarakat dengan baik, menjalinkan silaturahim. Orang suka pada kita, maka dengan sendiri orang mudah menerima perniagaan kita. Orang menerima CNI kadang-kadang bukan kerana produk tapi peribadi kita. Dalam minda saya tetap macam mana pun CNI tetap berkembang. Dan saya buktikan dan akhirnya sekarang bukan saja CNI ni memberi satu kebahagiaan kerana kita dapat melahirkan ramai networking yang juga boleh mencapai, boleh menikmati, merasai pendapatan pelancongan yang mana kita juga pernah dapat dan yang the bestnya pilihan saya adalah apabila saya dapat mendidik downline yang mana merupakan anak saya
Dan hari ini beliau juga telah berpangkat emergency manager dan menikmati pendapatan 4 angka bonus setiap bulan. Jadi rasa kebanggaan saya belum lagi capai sebab saya nak dia juga jadi seperti saya insya-Allah, dan saya cabar dia. Senantiasa cabar juga pada leader-leader yang ada di sini semua. Marilah sama-sama kita memilih perniagaan CNI di ketika inflasi melanda negara kita. Bukan kita saja, malah satu dunia terkesan. Jadi kenapa saya memilih CNI? Sebagaimana Duk katalah, sebab saya nak jadi seorang usahawan. Usahawan. Bukan saja nak jadi gunawan. Kita tak nak guna barang, jual barang, guna barang, jual barang. Kita nak menaja saja pun tak nak menaja. Kita nak gunakan semua sebagai seorang usahawan. Mana kita dapat melahirkan di bawah kita yang juga seperti kita. Sekurang-kurangnya daripada tak pandai, boleh bercakap. Kita nak didik. Sebab hari ini, kalau kita boleh menimba ilmu banyak pun, tapi kita tak boleh sampaikan mesej yang baik untuk orang mendengar dan melakukannya. Jadi kita fail dekat situ. Kita nak biar permulaan kita dididik dan akhirnya kita nak mendidik. Ini usahawan. Makna permulaan belajar, kita menerima, kemudian kita nak mengajar. Jadi kita boleh mengajar kumpulan kita dan akhirnya kita boleh ajar mereka bagaimana untuk mendidik kumpulan masing-masing. InsyaAllah. Jadi satu lagi, kenapa saya mainkan peranan dekat CNI ni? Sebab saya nampak CNI ni satu platform yang sangat bagus, yang mana di ketika inflasi ni, kita ambil CNI ni sebagai anti-inflasi. Yang mana kita dapat mengeluarkan, dapat menjual produk-produk kita, menjual kita punya CAP kita, macam mana plan kita membina, membantu orang mencari pendapatan. Macam Suhaila cakap tadi, wow, lepas 12 tahun dia berehat, dia seronok tengok bila CNI kita sponsor saja dapat duit. Saya pun sama, menggunakan platform apa yang CNI bagi ini, ini bukan termaktub dalam CAP kita, ini sementara, tapi kita kena rebut peluang. Dan terima kasih CNI masih melanjutkan lagi peluang untuk kita mendapat pendapatan melalui penajaan, referral. Jadi kita ambil peluang kesempatan ni, kalau boleh kita gunakan untuk mencari income kat CNI. InsyaAllah, lama kelamaan inflasi akan dapat diatasi. Begitu juga kalau kita tengok dari segi mencegah, apa orang kata mencegah lebih baik daripada mengubati. Sebab tu kalau kita tengok dari sudut kesihatan, sudut perubatan, kita tengok makanan kesihatan ni, kita lebih fokus kepada orang yang separuh sehat. Bukan orang yang sakit teruk dah dia tak terlentang tu. Kita cari orang yang sihat, orang yang separuh sihat. Sebab golongan ni yang memerlukan, maknanya mencegah dulu sebelum mengubati. Maknanya kita guna mesin counter, guna mesin-mesin yang digunakan oleh CNI untuk mencari penyelesaian untuk mereka yang mencari kesihatan yang baik. Jadi kita gunakan alat-alat yang ada. Saya banyak guna alat-alat ni. Tapi sekarang saya lebih kepada dengan NGO sebab saya banyak ke sana. Saya tinggalkan leader-leader saya untuk melakukan benda ni, aktiviti biasa, menaja, menjual dan melakukan aktiviti. Saya banyak bersama NGO sebab saya nak tarik lebih ramai lagi. Terutamanya macam golongan pesara. Pesara-pesara ni duit banyak. Tapi mereka ni, memang ada yang minat nak buat bisnes, ada yang tak minat. Tapi kuasa membeli banyak kat mereka. Terutama makanan kesihatan. Terutama produk untuk kesihatan. Sebab mereka nak sihat, nak berjalan. Mereka suka. Jadi, kita berkawan dengan mereka. InsyaAllah. Bagi yang ada malam ni, saya ucapkan tahniah. Sebab apa? Kalau kita tengok berapa banyak orang yang ingin untuk menerima CNI. Sebenarnya saya yang boleh melakukan CNI sampai ke saat ni, kalau ikut usia saya dah 60 tahun, dah bersara dah. Sekarang dah 63 tahun. Tapi saya merasai itulah yang dikatakan pendapatan pasif, yang mana walaupun saya dah tak melakukan kerja-kerja asas dulu, tak lakukan, tapi saya lakukan dalam bentuk lain. Walau bagaimanapun, bila dulu ni saya buka mulut nak cerita CNI ni, memang kering tekak. Orang macam nak dengar tak dengar aja. Sebab orang macam tak minat nak dengar, sebab tak ada pencapaian apa dekat belakang kita. Tapi hari ni kita buka mulut sikit je. Oh, CNI. Oh, Kak Wan buat CNI. Oh, ya ke? Bagus. CNI barang tak payah kita cerita produk. Dia awal lagi. Dia nak vitamin lah. Dia nak tu, dia nak ni lah. Jadi kita yang dah berpengalaman lama, jangan kunci mulut. Buka mulut, bercerita.
tapi kita gunakan apa yang ada, media sosial yang ada pada hari ini. Kita jangan tinggal sebab benda-benda ni membuatkan perkembangan perniagaan zaman sekarang. Okey, jadi dengan CAP yang bagus, dengan insentif yang bagus untuk next year lagi bagus. Jadi jangan lepaskan, bersedia dari sekarang. Bersedia dari sekarang. Untuk yang belum AM, yang baru join, yang ada malam ni, saya tahu ramai orang baru, yang baru join, rebut peluang. Kejarkan agency manager. Kejarkan. Sebab di agency manager nanti, banyak benefit anda boleh dapat. Pendapatan yang anda nak, berapa anda tulis saja. Yang penting anda faham CAP, faham bagaimana nak buat benda ni. Dari sudut jualan produk dan sebagainya, permulaan siapa yang boleh buat? Semua tak pandai. Mula-mula nak cerita produk pun takut. Takut orang kata kita ni bukan doktor. Tambah-tambah produk kesihatan. Kita yakin pada diri kita, kita cuba guna dulu. Kita beli produk-produk makanan kesihatan, kita guna, kita minta bantuan upline peringkat permulaan, kita minta tolong orang yang dah guna macam mana rasa, ambil testimoni orang tu, jangan bimbang. Sebab dalam CNI, ramai nak tolong, ramai nak bantu. Yang penting kita nak lihat ramai orang berjaya bersama CNI. Dengan itu kita dapat bahagia. Kebahagiaan lebih terasa apabila ramai orang bahagia. Orang mendapat income yang banyak dalam CNI. Mendapat apa yang diberi dalam CNI. Sebab itulah kalau boleh bagi AMM bersedialah. Sebab kita nak capai 3,000 PGPV setiap bulan. Dan kalau boleh 7,000. Ini satu yang sangat bagus lah bagi saya. Kalau kita tak buat, memang tak capai. Bukan kata 1,000, 100 PV pun kita mengeluh. Sebab kita tak buat. Tapi kalau kita mula buat, bertindak dengan bagaimana cara betul, insya-Allah setiap apa yang kita bertindak akan dapat, insya-Allah. Jadi saya sangat-sangatlah orang kata mengambil kesempatan, mengambil peluang di sini supaya kita bergerak. Diri kita target untuk menjadi seorang usahawan supaya kita dapat mengatasi apa yang orang yang di luar sana dalam keadaan ekonomi yang begini tidak elok, dan keadaan suasana dunia yang tidak begitu tenteram. Kita dapat mengatasi masalah inflasi. Inflasi itu duduk di tangan kita. Kita sama-sama melakukan perniagaan CNI ini supaya apa yang dikeluh resahkan di luar sana, kita dapat orang kata menambahkan pendapatan kita. Yang bekerja, jadikan CNI sebagai pendapatan tambahan. Akhirnya, pendapatan di CNI melebihi daripada kerja asal kita. InsyaAllah, sebab saya dah buktikan. Dan saya sangat-sangat bersyukur pada Allah SWT. Kalau dulu saya hanya seorang yang biasa-biasa, hanya seorang yang melihat atas kejayaan orang lain, hanya bertepuk di atas orang lain yang menerima anugerah. Tapi bila saya berada dalam CNI, saya dapat buktikan suatu hari saya dipentas dan orang lain bertepuk untuk saya. Dan insyaAllah saya yakin anda yang ada pada malam ini juga akan sama seperti saya. Maka jangan lepaskan peluang, lakukan mulai hari ini. Jangan biarkan impian kita dicuri orang. Sebab dalam kehidupan, kebahagiaan adalah merupakan titik noktah yang dicari oleh setiap insan. Tanpa duit, segala-galanya sukar. Jadi, pilihlah CNI sebagai jalan untuk kita mencapai kebahagiaan, kegembiraan bersama insan-insan tersayang. Dan saya mohon maaf seandainya ada salah silap sebab ini perkongsian pengalaman diri saya. Tak ada siapa yang saya ambil di sini. Saya cerita kisah diri saya. Dan Alhamdulillah saya dah buktikan bahawa perniagaan MLM yang ada rangkaian, yang ada networking adalah perniagaan yang sangat bagus. Kalau anda tengok graf yang telah ditunjukkan 20 tahun, graf kita punya direct selling. Walaupun ada cabaran ekonomi dan sebagainya, dia tetap terus naik dan naik dan naik. Jadi di sini saya yakin anda yang bersama saya pada malam ini, jangan give up, jangan takut, jangan ragu-ragu. Teruskan melangkah, teruskan membuktikan diri anda, pasti boleh capai apa yang anda. InsyaAllah kejayaan milik anda
Dan saya sudahi setakat ini dulu. Sehingga kita jumpa lagi. Terlebih dahulu saya serahkan kembali kepada Cik Rizwan untuk seterusnya. Terima kasih Cik Rizwan dan terima kasih pada semua yang hadir. Jumpa lagi. Terima kasih kepada Double Diamond Agency Manager Hajah Siti Rawan. Okey, satu tepukan untuk beliau. Okey, terima kasih kawan di atas kesudian untuk berkongsikan pengalaman yang hampir 30 tahun bersama dengan CNI. So maknanya tadi kita dah dapat jawapan lah. Walaupun boleh bahagia tanpa duit, tetapi kita akan lebih bahagia apabila ada duit. Itu senang cakapnya lah kan. Mungkin ada orang cakap tak ada duit, mungkin kita tak bahagia, tapi mungkin kita juga boleh bahagia. Tapi bila ada duit, nampak tadi keriangan, kebahagiaan tu terpampang di wajah kawan sebentar tadi. Boleh bercuti bersama dengan family, boleh bercuti bersama dengan yang tersayang, boleh pergi buat aktiviti bersama yang lain dan dapat beli apa yang barang-barang yang kita nak. So maknanya itu juga adalah satu additional kebahagiaan yang boleh kita dapat apabila berjaya di dalam CNI. Okey kawan, sekali lagi terima kasih di atas perkongsian yang cukup luar biasa sebentar tadi. Okey, jadinya kita pernah sampai ke penghujung sesi untuk hari ini dan semoga apa yang dikongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada semualah, terutamanya kepada CBO baru. Jadi sebelum saya teruskan sedikit lagi update, boleh tak semua buka video untuk kita ambil gambar terlebih dahulu? Okey, so kita ada dua page dekat sini. Kita pergi pada page yang pertama terlebih dahulu. Okey, alright. Saya nampak ramai yang dah buka video. Luar biasa, luar biasa. Okey, teruskan. Okey, kita bagi sedikit masa lagi. Alright. Okey, terima kasih. Okey, saya akan mula ambil gambar. Ada dua page di sini. Saya akan pergi kepada page yang pertama terlebih dahulu. Okey, teruskan senyuman anda. 1, 2, 3. Okey, itu adalah page yang pertama. So kita pergi kepada page yang kedua. Page yang kedua. Okey, teruskan senyuman anda. 1, 2, 3. Okey, sudah. Alright, thank you di atas kerjasama yang diberikan oleh semua. Okey, jadinya sampailah ke masa yang ditunggu-tunggu oleh anda semua, yang mana seperti yang telah dijanjikan oleh kami di dalam WhatsApp group dan juga di dalam Facebook, iaitu kepada para peserta, kepada para audiens yang hadir untuk malam ini akan mendapat voucher, akan mendapat voucher untuk promosi yang cukup luar biasa hebat, iaitu promosi khas Enzyme, yang mana untuk anda yang hadir pada malam ini layak untuk menembus voucher promosi beli 2 kotak bateri ADF 30 stick, dapat percuma 1 kotak yang bernilai RM235, ataupun promosi B, beli 2 LEF 30 stick, 30 secet, percuma 1 kotak bateri Life Enzyme yang bernilai RM191. So bagaimana untuk anda dapatkan voucher ini? Okey, saya dah sharekan di dalam ruangan chat box, iaitu enzyme order form ataupun borang tempahan untuk enzyme ini. So anda boleh mengisi borang ini bermula daripada malam ini sehingga petang besok, dan kemudiannya e-voucher tersebut akan dihantarkan kepada anda, dan setiap seorang layak untuk menembus 2 voucher, dan voucher ini sah sehingga hujung bulan ini, iaitu sehingga 31 hari bulan 10, dan voucher ini juga boleh dipindah milik. So pastikan anda menggunakan voucher tersebut sebaiknya, dan kita akan update anda esok lepas pukul 6 petang. Kita mungkin pada hari Khamis nanti kita akan mula mengedarkan voucher tersebut kepada anda. Okey, so itu dia punya sedikit cerita dia. Okey, so anda akan dapat voucher pada 26 Oktober lah.
Okay, so last but not least, jangan lupa hari Khamis ini kita akan ada satu sesi Zoom lagi. Tapi pada hari ini cerita lain tak, cerita tentang produk kecantikan yang mana bersama-sama dengan kita, iaitu kalau kita tengok ada dua orang jeditawan, beautician di CNI, iaitu Putri Nurliana dan juga Cik Juraidah Katrina Salam. So pastikan jangan lupa nanti kita akan edarkan di dalam WhatsApp group link untuk menyertai Zoom ini ya. So tajuk dia adalah cantik sihat itu kamu, cantik luar dan dalam. So akan kita ceritakan tentang produk Myras dan juga Iris, dan mana tahu mungkin AI tu yang dikongsikan oleh Mr. Thomas sebentar tadi akan ada di sini. Wallahualam, saya pun tak tahu. So jangan lupa hari Khamis ini jam 9 malam sama seperti malam ini. Alright, jadi setakat itu dulu perkongsian kami untuk sesi BRC CAP Fundamental untuk bulan Oktober ini. Dan sekali lagi kita berikan tepukan yang gemuruh kepada ketiga-tiga orang speaker kita tadi sebentar tadi yang cerita tentang CAP, cerita tentang pengalaman mereka, tentang kebahagiaan mereka apabila berjaya menikmati bonus-bonus yang ada di dalam CNI ini. So semoga ianya juga bagi mereka orang yang baru menjadi milik anda tidak lama lagi. So maknanya sebenarnya sekarang ni macam kawan, macam apa Kak Suhaila cerita sebentar tadi pun, mana ni lagi mudah sekarang ni CNI untuk dapatkan duit. So jangan lepaskan peluang ini, gunakan sehabis baik. So pastikan anda juga berjaya mendapat apa yang telah mereka capai. Seperti mana mereka, anda juga memang sepatutnya layak. So pastikan dalam masa yang terdekat ni cepat-cepat fight. Yang penting macam Mr. Thomas cakap, tunjang untuk berjaya dalam CNI yang paling utama adalah penajaan. Daripada situ pun dah boleh dapat duit. Jadi akhir kata dari saya, semoga anda semua terus sukses bersama CNI sehingga kita berjumpa lagi di dalam sesi EBRC CAP Fundamental bulan November nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bye-bye.